Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera dari saya Muhammad Faris Ismail dari Perak, Malaysia. Terima kasih kerana mengunjungi di saluran YouTube channel saya di Mike Stand TV di dalam Diary Mystery. Adakah anda sudah bersedia? Adakah anda sudah bersedia dengan kisah-kisah yang saya akan kongsikan kepada anda? Anda pasti, sekiranya anda sudah bersedia, saya ingin memberi pesanan kepada anda dengan kisah-kisah yang saya akan kongsikan kepada anda nanti. Diharap anda tidak terikut-ikut atau mengambil terlalu berat kisah-kisah yang telah saya akan kongsikan nanti. Anggap ini sekadar satu hiburan semata-mata untuk menghiburkan anda. Ya, ketika ini kita dilanda wabak COVID-19. Saya di Malaysia masih ramai jangkitan-jangkitan baru. Pada hari ini pun sudah 200 lebih. Semoga kita semua rakyat Malaysia di sini, saya ingin menyerulah kepada anda yang mendengar, kita ikutilah dengan apa yang dikatakan oleh pihak kerajaan, tak kira pihak polis atau apa, memberi pesanan kepada kita supaya kita duduk di rumah tanpa pergi ke mana-mana. Tapi kalau ingin beli barang-barang rumah, pergilah seorang. Tak payah bawa siapa-siapa, anak bini ke apa, berbahaya pada mereka. Pesanan, kalau dah balik, pastikan anda mandi dahulu. Barang biarlah letak kat luar dulu, biar berjemur ke apa. Okey, kembali pada kisah-kisah yang saya akan kongsikan. Saya harap anda tolong support. Terima kasih support saya untuk saya terus berkarya dalam YouTuber ini. Saya harap anda boleh subscribe, like and share, komen. Berilah kata-kata semangat ataupun teguran, atau untuk memperbaiki lagi lah penyampaian saya. Ya, saya ketika ini masih mempelajari, seperti mana yang saya cakap pada awal video yang semalam. Idola saya Casey Championship daripada Singapura. Okey, kisah pertama yang saya akan kongsikan kepada anda, yang saya cari di blog Fashion Shasha, kisah-kisah seram. Kisah pertama daripada Maira Uda yang telah dipost pada 26 hari bulan Mac 2020. Anda pernah dengar tentang kes kemalangan dan landasan kereta api? Rumah lama keluarga aku terletak betul-betul di kawasan landasan kereta api. Waktu tu, di kawasan Stenggan, belakang rumah aku adalah landasan kereta api. Bila ada kereta api yang lalu, gegarannya terasa sampai ke dalam rumah. Anda bayangkan, ketika tu anda berada di rumah, belakang rumah awak ada landasan kereta api. Anda bayangkan untuk menghayati atau feelingkan cerita kisah yang saya akan kongsikan. Tapi bagi kami yang membesar di situ dah lali dengan semua itu. Dah tak heran bak kata orang. Pernah suatu hari kecoh, ada seorang yang dilanggar kereta api sewaktu melintas. Keadaan mangsa sangat tragis. Darah dan daging merata di landasan. Dan semenjak dari itulah mulalah kecoh cerita-cerita tentang roh mangsa yang berkeliaran. Ada yang bercerita dia nampak orang berjalan di tengah-tengah landasan. Bila diperhati, rupanya orang tak ada kepala. Wow.
Ada pula bercerita pintu rumah mereka diketuk berkali-kali pada di tengah malam. Bila dibuka, tak ada sesiapa di luar rumah. Ada juga yang bercerita terdengar suara orang mendayu-dayu meminta tolong. Macam-macamlah versi seram yang dicerita oleh jiran-jiran di situ. Mujur rumah aku tak pernah menerima kedatangan tetamu tak diundang itu. Rumah keluarga aku terletak tak jauh dari pondok menunggu kereta api. Lebih kurang macam bus stop lah. Oh ya, kereta api yang lalu kawasan tempat tinggal kami itu bukan kereta api kargo. Jadi ada je masa kami penduduk di situ akan naik kereta api untuk ke bandar. Hendak dijadikan cerita, waktu tu kakak aku baru saja tamat SPM. Ya, SPM di Malaysia orang panggil SPM lah. Dan dia bekerja separuh masa di sebuah pusat beli belah yang tidak berapa jauh dari kawasan rumah kami. Dan kakak aku ini dia mempunyai satu hobi, yang mana dia suka mengumpul lonceng angin. Mincai. Bermacam bentuk yang dikumpulkannya. Dari buluh, cengkerang, kulit kerang, entah apa-apa lagi entah. Semuanya nak digantung keliling rumah. Satu hal, lonceng angin ini memang cantik, tapi itulah bunyinya kadang-kadang agak mengganggu keteraman sejagat. Ya, kadang-kadang saya perhatikan juga ramai yang rumah-rumah yang letak gantung cincin apa, lonceng-lonceng lah, buluh lah kan, sebagai hiasan. Satu hari aku balik kerja agak lambat. Dekat pukul 12 malam baru sampai rumah. Malam je lah, dekat nak raya Cina. Memang selalunya pusat beli belah agak sibuk. Sampai je di rumah, aku terus membersihkan diri. Selalunya aku akan singgah ke bilik mak menjenguk adik yang dah nyenyak tidur. Masa tu adik baru berumur 3 tahun, tapi kali ni tak. Mak tak bagi aku usik adik macam selalu. Seboleh-bolehnya mak suruh aku bersihkan diri dulu. Tak elok katanya. Aku pun malas banyak tanya, ikut je apa yang mak cakap, lagi pun badan penat. Siap membersihkan diri, aku masuk ke dalam bilik untuk tidur. Bilik aku ni letaknya berdekatan dengan dapur. Agak jauh sikit dari mak. Katil aku memang menghadap tingkap bilik. Hawa malam tu agak sejuk, walaupun tak ada angin yang bertiup. Mungkin hari nak hujan, fikiranku. Dalam ralit aku melayan mata, tiba-tiba aku terdengar bunyi lonceng angin yang aku gantung tak jauh dari cucur atap berdekatan dengan tingkap bilik aku. Bunyi yang tiba-tiba tu agak kuat, terkejut juga aku. Tapi aku tak ambil peduli. Mata dah semakin kelat mengantuk. Cing, cing. Sekali lagi kedengaran lonceng angin berbunyi buat aku tersentak. Segar terus mata aku pelik. Aku pelik sebab bunyi yang terhasil dari lonceng angin kuat macam bukan ditiup angin. Dan lagi tambah pelik sebab berbunyi cuma yang berdekatan dengan tingkap bilik aku je. Padahal dia banyak gantung. Yang lain-lain tak berbunyi. Untuk pengetahuan, aku gantung lonceng angin tu dekat 7 buah semuanya. Wow, banyak. Satu berdekatan dengan tingkap bilik aku, 4 lagi di beranda rumah dan 2 lagi di bahagian dapur. Kalau memanglah angin bertiup, mesti yang lain tu akan berbunyi sama. Tanpa berfikir panjang, aku turun dari katil dan berjalan menuju ke tingkap. Tingkap bilik aku jenis berkekisi, tingkap kaca biasa. Oh ya, yang itulah aku. Jadi aku buka sedikit je untuk melihat keluar. Tak ada apa, kosong. Tapi lonceng angin tu tetap goyang laju. Macam ada tangan yang menarik tali yang terjuntai pada lonceng angin tu. Aku tutup balik tingkap dan naik ke atas katil semula. Dan malam tu berlalu begitu saja. Aku tak sedar bila masanya aku terlelap. Kakak, lain kali kalau dengar apa-apa jangan dicari, jangan ditengok. Mak tiba-tiba berkata sewaktu kami sedang menyiapkan sarapan pagi. Aku pandang muka mak dengan penuh tanda tanya. Macam mana mak tahu soal benda tu saja nak mengacau. Lain kali jangan tengok. Waktu dia nak tak tunjuk muka, tak apalah. Kalau dia tunjuk, tak pasal-pasal pengsan nanti. Tambah mak lagi.
Aku mengangguk. Maknanya bunyi lonceng angin malam tadi bukan hasil dari geseran angin. Dan mak tahu sesuatu yang aku tak tahu. Nanti lonceng angin tu cabutlah. Tak elok Abah pula bersuara. Aku mengangguk lagi. Kalau Abah dah bersuara, aku tak berani nak membantah. Abah memang tak garang macam mak. Tapi bila Abah dah keluar arahan macam tu, maksudnya dia serius. Serius Abah memang agak menakutkan, walaupun riak mukanya biasa saja. Wah, itu pun dah misteri, alright. Cabut yang dekat, tapi bila dia apa tu, dia boleh. Yang dekat depan tu cantik. Sayang kalau nak simpan, mak mencelah. Ikutlah mana-mana, jawab Abah. Selepas beberapa hari, malam tu sekali lagi aku terdengar bunyi lonceng angin. Tapi kali ni yang digantung di beranda rumah. Kebetulan malam tu aku tinggal seorang diri di rumah. Mak Abah adik ke rumah makcik. Awalnya aku tak endahkan bunyi lonceng angin tu. Tapi bila lama kelamaannya, bunyinya semakin kuat dan aku yakin bunyi tersebut bukan hasil geseran angin. Aku memberanikan diri untuk menjengah keluar. Tingkap di ruang tamu, aku buka sedikit untuk melihat keluar rumah. Waktu itu aku perasan seperti ada sesuatu yang sedang menarik tali dari lonceng angin tersebut. Tali dari lonceng angin yang tergantung jika ditarik akan membuatkan lonceng tersebut berhayun. Ia akan menghasilkan bunyi yang agak kuat. Berbeza jika ianya ditiup angin. Ya, dapat bayangkan. Aku perhatikan lagi. Manalah tahu jika ada budak-budak yang sengaja mahu mengusik. Semakin diperhatikan, aku perasan ada sesuatu yang membentuk seperti tubuh manusia sedang alik menarik tali lonceng angin itu. Sedikit demi sedikit, jasad tubuhnya semakin jelas kelihatan dan tiba-tiba dia menoleh memandang tepat di wajahku. Aku masih ingat lagi. Pandangannya masa tu tajam dan sengihnya menyeringai. Aku terunduk, terkejut dan tersentak. Dengan tu juga tingkap kaca di ruang tamu bergegas seperti diketuk dari luar. Tanpa berlengah aku terus berlari masuk ke dalam bilik. Tapi disebabkan bilik aku agak di belakang, jadinya keadaan takut yang aku lalui itu semakin menakutkan. Seluruh rumah tiba-tiba sahaja terasa seperti sedang diintai oleh sesuatu. Aku mengerekot di atas katil sambil menutup muka dengan bantal. Kakak, kenapa ni? Saat terdengar suara mak, aku terus memeluk mak menangis ketakutan. Kan mak dah cakap, kalau dengar apa-apa jangan cari, jangan tengok. Apa benda tu mak? Tak tahulah apa. Dah pergi ambil wuduk, lepas tu tidur. Arah mak. Tapi disebabkan aku masih diselubungi rasa takut yang amat, mak menemani aku ke dapur. Wow, aku dapat bayangkan. Sejak kejadian malam tu, semua lonceng angin yang tergantung Abah turunkan. Tak ada dah lonceng angin yang menghiasi rumah beranda rumah. Menurut kata Abah, mungkin malu-malu Alu tertarik dengan benda-benda dan bunyi-bunyian itu. Dan sebelum kami pindah, beberapa tahun kemudiannya, aku ada terdengar makcik-makcik jiran mencerita dengan mak sambil mereka meneman anak-anak bermain waktu petang. Menurut salah seorang daripada makcik itu, katanya ada balsaka seseorang yang berkeliaran mencari tuan baru. Mungkin itu yang mengganggu aku malam tu. Entah, wallahualam. Tapi sejak dari kejadian malam tu, aku jadi terik dan takut dengan lonceng angin. Mungkin semasa tu kebetulan, tapi kewujudan mereka malu halus memang tak boleh kita nafikan. Okey, itulah kisah daripada Mahira Huda yang dia kongsikan. Hospital Butterworth pilih orang Butterworth. Alright. Terima kasih atas pengkongsian kisah-kisah yang menarik di Fiction Shasha blog. Anda boleh lihat dia punya blog. Memang tersusun cantik, kemas. Alright. Itulah kisah pertama yang saya kongsikan. So,
anda daripada mana? Say hi. Adakah anda daripada Indonesia? Adakah daripada Indonesia, Brunei, Singapura? Ya, Singapura memang ramai minat MG12, termasuk saya. Ya. Kisah-kisah misteri ya. Macam mana sekarang terlalu banyak penyakit virus yang tak henti-henti. Semakin banyak, semakin bertambah. Sekarang di Malaysia hampir 2,000 lebih. Kadar kematian pun meningkat. Ya Allah, diharap anda selamat. Jangan banyakkan aktiviti luar. Kurangkanlah aktiviti luar. Okey, saya akan kongsikan kisah keduanya untuk anda. Sebelum tu saya ingin melihat ada pesanan daripada seseorang. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih. Dia buat hal ini. Siapa yang buat hal ini? Habis. Laptop problem pula. Diganggu pula. Laptop saya diganggu. Masya Allah. Apa dah jadi? Tak apa. Kita cuba balik tadi. Okey. Kita cari balik. Dia keluar. Maklumlah, tak ada orang kata experience benda-benda macam ni. Jangan marah. Anda sudah subscribe. Terima kasih. Yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, lonceng supaya anda boleh akan tahu saya akan buat video-video terbaru. Saya akan terus, insya-Allah. Okey, kisah ni berkisahkan daripada Hospital Butterworth, Penang. Tadi daripada orang Penang tak apa. Salah kot barangkali. Kisah hospital dikongsikan pada 26 Mac 2020. Baru lagi. Mungkin sebab COVID-19, mungkin penulis Fiction Sasha banyak masa untuk berkongsi tu. Okey. Hai admin, sihat ke? Ni ada cerita, mau tak mau sila publish juga. Kesian mereka kena berkurung dalam rumah akibat COVID-19. Ya, samalah saya. Tak ada kerja, kita baca kisah orang. Untuk kita kongsikan, pastikan dia lah blogger Fiction Sasha. Bolehlah anda ramai-ramai ke Google Fiction Sasha kisah seram. Tahun 2002, bertempat di sebuah hospital swasta
butterworth pening. Encik, kami kena operate untuk buang ketumbuhan tu. Kalau biar lama-lama, nanti jadi lagi besar. Susah kita nak buang. Oh, bahaya. Bahaya ke benda tu, doktor? Benda tu dia macam risau, gak lah. Boleh jadi bahaya kalau dah bernanah. Encik ni dah tahap bernanah, kena buang ya. Oh, okey. Okey, so kena bedah pungkok saya lah ni. Oh, orang Pening. Pungkok hang. Yalah, dah kat situ gak dia dah nak tumbuh pun kita potong kat lubang selbi tu. Tapi tak boleh jahit balik, kena dressing sampai luka tu kering. Kalau jahit takut dia jadi balik. Allahu, aku dengar tang dressing tu boleh agak dah macam mana aku melalak nanti. Berapa tahun lepas aku accident, kena dressing juga. Habis semua doktor ni aku tenang. Tu dia. Tu dia. Dia punya tendang. Macam mana aku boleh kena ketumbuhan tu? Entah. Tiba-tiba muncul kat tulang cenongeng. Bungkok. Sakit bahang. Duduk sakit, berdiri sakit, tidur sakit. Time naik motor pergi kerja lagi lah azab. Duk set-set kena berdiri atas motor. Tu dia. Cakap Pening tak boleh. Tak marah nak orang Pening. Orang Pening kau orang Kedah kata tak tahu saya tabok pi. Duk set-set kena berdiri atas motor. Rider sebelah kata aku poyok acah-acah Mike Dohan. Mampu. Baru menang race. Dia tak tahu cenongeng aku tengah pedih. Pedih hingga membawa ke pinggang. Sampai ke satu tahap, ia mengeluarkan air bisa dan nanah. Mak tak mau tak mau aku kena talar ke hospital. Dan itulah buat pertama kalinya aku check in hospital dalam tempoh yang lama. Best juga duduk hospital ni. Makanan orang mai hatak. Duk tak duk ni mai tanya abang. Lawa-lawa pula tu. Cuma yang tak bestnya hang mati kutu boleh duk terlentang atas katil. Tengok TV, tengok kipas, tengok dinding. Nak hisap rokok pun tak boleh. Tu dia. Bilik aku tak boleh menempatkan 4 orang pesakit. Tapi hanya 3 katil yang berpenghuni. Aku seorang uncle tua Tapi hanya 3 katil yang berpenghuni. Aku seorang uncle tua berbangsa Cina di sebelah aku dan seorang lelaki India yang duduk berdepan dengan katil aku. Katil satu lagi kosong. Okey, anda bayangkan ada 4 katil yang ada dalam satu bilik tu. Satu tu kosong. Di kabinet katil uncle tu ada sebuah radio kecil yang tak henti-henti mengumandangkan mantra Buddha. Tak tahulah. Mantra lah kot. Bunyinya mendayu-dayu macam lagu Siam tu. Bila dengar lama-lama jadi ralik lah pula. Macam yang kita Muslim jugalah suka pasang ayat Al-Quran di radio. Malam pertama tu juga lepas kawan keluarga aku balik, kawan-kawan jemuan. Malam pertama tu juga lepas kawan keluarga aku balik, kawan-kawan aku pula datang. Cek apa Jan dan kakak. Oh, nama sahabat-sahabat dia. Jam 9 malam mereka sampai kat ward aku. Hospital swasta ni hang nak pergi melawat jam berapa pun boleh. Mereka ajak aku isap rokok kat tangga hospital. Buat salah. Boleh kau isap rokok kat tangga? Tanya aku pada cik. Boleh. Yang tak bolehnya dalam wad ni, tangga tu mana ada orang. Tu dia. Lah ni kita cerita dalam kawasan hospital. Pungkok hang. Jangan marah lah. Jawabnya penuh yakin. Mana hang tahu kalau kena tangkap macam mana? Tak kena tak salah. Kena tangkap salah. Apalah. Mana hang tahu Mana hang tahu dia tanya. Tak nak kena tangkap. Aku pernah masuk dah ni. Memang situ buat aku isap rokok. Patutlah ada pengalaman. Oh, dah biasa buat kerja-kerja macam tu rupanya. Tapi aku ikut jugalah. Tak tahan dah ni. Sehari suntuk tak isap rokok. Tu dia. Mereka pula bawa bekalan nasi kandak untuk aku. Masya Allah. Pungkok sakit. Leram, melentak. Tu dia. Masalahnya, malam tu aku kena puasa sebab esok pagi nak operate.
Jadi boleh telan asap je lah. Tangga kecemasan tu agak suram kerana bukan semua lampu dibuka. Tingkap yang aku duduk tu lampunya ditutup. Tingkap atas dan bawah dibuka. Sambil duk pam candu, kami berbual-bual dengan lancar. Tapi ada seorang mamat ni seperti yang aku ceritakan dalam kisah Celik Pantai Pergi Cenang. Mulut puakanya itu sentiasa mengundang bahaya. Berasa meremang pula duk hospital ni. Hang tak apa, hang tak rasa apa-apa kan ni? Kata kakak dengan asap rokok berkelun-kelun. Tu dia orang Penang kata. Awak tak tahu. Berkelun-kelun keluar dari hidung. Dah macam dapur arang. Mak aku dah muka dia. Tu dia terkeliat hidung. Nampak. Apa? Cik cuba ni. Isang ni mulut tak boleh tak. Kalau tak sebut bukan-bukan balai apek. Sebaik apek membidas kenyataan kakak, pintu di tingkat atas terbuka dan tertutup dengan kuat. Kalau tak silap aku tingkat 5, kami di tingkat 4. Bam! Aku jenguk ke atas. Kod security buat report spot check. Boleh kantor kami duk isap candu kat situ. Tapi tak nampak kelibat apa pun. Tak ada tanda-tanda orang naik atau turun. Kemudian Jan pula bersuara. Sungguhlah, aku pun merasa meremang. Tengok ni, bulu telinga aku semua terpacak dah ni. Tandas mana tandas? Dari tadi duk tahan berak. Penakut berak tahan. Pungkok ayam. Tak apa, kita teruskan kembali. Katanya nak terberak, rupanya memanglah meremang daging tu. Dan Jan nak berterberak. Kami memutuskan untuk berpisah di situ. Depa nak balik. Aku kena tinggal dalam wad. Maka tinggallah aku seorang diri dalam wad tu bertemankan seorang uncle yang dah uzur sangat dan seorang India yang patah kaki akibat kemalangan. Kemudian datang seorang nurse muda masuk ke wad dan menutup radio yang sedang bermantra di katil angka sebelah aku. Nurse tu buat pemeriksaan rutin sebelum keluar dari situ. Jam 2 pagi, macam biasa kalau tidur di tempat baru memang aku susah nak lena. Sama. Gigih lah macam mana pun. Pejam lah hingga berkerut urat dahi pun tetap susah nak lena. Keadaan dalam wad sunyi, tepi, sekali-sekala je lah nurse masuk untuk cek uncle di sebelah aku. Kesian uncle tu. Dah uzur sangat. Nafas dia turun naik perlahan dan nampak lelah. Selama aku duduk sini dari pagi tadi dia hanya tidur. Tak ada pewari yang datang ke menemani. Aku nak ajak bersembang pun dia duduk kejam je. Tidak lama kemudian perut aku memulas masuk angin. Pundi kencing terasa penuh. Tandas memang dah tersedia dalam waktu. Aku turun dari katil dan berjalan menuju ke tandas untuk membuang hajat. Terdengar jelas bunyi selipar Jepun. Aku memecah kesunyian dalam wad. Pesakit India di katil depan aku pun dah nyenyak tidur. Dah selesai urusan di tandas, aku balik ke katil dan baring. Pun sama, mata tak boleh pejam. Duk terkelepok. Terkelepok-kelepok. Tu dia. Tengok siling, tengok kipas, tengok TV yang kosong. Nak saja aku panggil doktor, suruh bius aku sampai pingsan. Susah betul nak lena. Hingga jam 3 pagi, pada aku dah mula menerima signal untuk tidur. Aku baring ke kanan, menarik selimut ke bawah. Dalam fikiran masih bermain-main di fikiran situasi esok hari. Aku bakal dirondekan oleh nurse, bakal dibius, bakal dipotong mengikut kehendak doktor. Kalau dia silap potong tang lain, nak potong belakang tapi pergi potong depan pakai pembujang lah. Aku sampai ke tu dia. Dan lagi ni. Cerita ni dan lagi ni. Bujang lagi. Tak apa, ada jodoh ni, jangan risau. Saja boleh buang ni, ramai orang suka. Tidur dulu esok pecah lain. Tu dia. Ada kot setengah jam aku tempat lena. Tiba-tiba aku terjaga sendiri akibat datangnya bunyi mengeruh yang kuat dari uncle di sebelah katil aku. Hai, batuk dah. Tirainya tertutup. Memang aku tak nampak, tapi boleh dengar dia mengeruh. Dah orang tua-tua lagu tu lah. Takkan nak pergi marah dia pula.
Aku biarkan dan tutup telinga aku dengan bantal. Selang beberapa minit, bunyi lain pula yang datang. Mentera Buddha dari radio angka tu terpasang. Mendayu-dayu dia bunyi. Perlahan tetapi sampai ke telinga aku. Makin lama makin jelas. Seolah volumenya dimainkan seseorang. Aduh, apa ni tu? Macam mana aku nak tidur? Aku tekan butang kecemasan untuk memanggil nurse masuk ke dalam. Sumpah aku malas nak turun katil waktu tu. Nurse datang. Ya encik, ada apa? Soalnya sebaik dia datang ke katil aku. Boleh tolong tak? Bagi slow sikit volume pakcik sebelah tu. Saya susah nak tidur. Nurse tu mengelak tirai angka di sebelah. Aku nampak dia sedang tidurnya sama macam tadi. Tak beralih pun. Tadi saya dah tutup dia tu. Sebab waris dia pesan boleh tutup bila dah malam. Nanti ganggu orang lain. Oh, rasanya dia buka pula tu. Tadi memang off pun. Ya ke? Macam mana dia buka? Pakcik tu lumpuh satu badan. Uzur sangat dah. Aku tu berhenti di situ. Anda faham? Dia lumpuh satu badan. Lumpuh satu badan. Macam mana dia buka? Tak apa encik, saya tutup. Encik sambung tidur. Esok 10 pagi dah nak masuk OT. Okey, terima kasih. Nurse tu beralih ke katil sebelah dan matikan radio yang berbunyi tadi. Kemudian dia tutup lampu dan keluar dari wad. Suasana kembali sunyi, membenarkan aku untuk menyambut tidur. Namun radio tu berbunyi semula. Setelah selang beberapa minit, sekali lagi ia mendayu-dayu bagai meminta untuk diempuk ke lantai. Hati ini bersabar lagi sebab di sebelah aku tu orang tua. Walaupun berlainan agama, tapi aku tetap kena hormat. Ya, kita di Malaysia banyak bangsa agama. So kita kena hormat menghormati. Kerana yalah sekarang ni banyak kejadian yang mempelik. Mana sikap kita hormat menghormati sebagai rakyat timur, rakyat Malaysia. Orang timur kan. Okey, kita teruskan ceritanya. Panjang dan berdengung seolah-olah angka sebelah tu sedang menyanyi sama mengikut alunan. Wow. Mentera tu dia mengikut. Dia makin lama dia mendayu-dayu kan. Aku pun malas, segan nak panggil nurse tu buat kali kedua. Jadi aku tekuk telinga dengan bantal dan pejamkan mata dengan harapan boleh lena sampai ke pagi. Malamnya harapan aku terbekecai bila hadir pula bunyi ni. Panjang dan berdengung, seolah angka sebelah tu sedang menyanyi sama mengikut alunan mentera tu. Ini tak boleh jadi. Ini hospital, bukan pusat karaoke keluarga. Jalan Chime Ferry. Aku bangun, turun dari katil dan berjalan menuju ke katil angka tu dengan niat nak tengok dia okey ke tak. Buatnya dia mati orang tu. Lagi tak lena, tak tenang tidur aku. Tirai yang memisahkan katil kami diselak. Tahu apa aku nampak? Angka tu sedang tidur sama macam tadi. Tangan lurus ke bawah, badan terlentang menghadap siling wad. Dadanya turun naik perlahan, bunyi berdengung. Tadi pun dah hilang. Bunyi berdengung tadi hilang. Kat sini aku dah start muskil. Nak bayangkan? Agak mustahil angka tu yang buka radio. Nurse dah cakap tadi, angka tu lumpuh. Nak angkat tangan pun tak boleh. Mustahil dia yang buka radio tu. Tapi fikirkan, aku masih positif. Fikiran dia masih positif. Yang sakit bengkok dia. Kalau tak, okey, normal, no problem. Tak mau fikir yang bukan-bukan. Walaupun hati ini dah berkecamuk, aku biarkan je radio tu terpasang. Untung-untung aku boleh lena dengan kesyahduan mentera tu. Aku kembali ke katil dan baring. Kali ini aku baring ke kiri menghadap ke tingkap hospital yang tertutup dengan langsing. Tiba-tiba radio angka tu terhenti sendiri. Hilang bunyi mentera, hanya bunyi nafas turun naik dari dua pesakit yang berkongsi bilik dengan aku tu. Terus terasa tenang jiwa tu. Aku pun bangun duduk untuk betulkan pinggang yang terasa perit. Kesan ubat dan makin berkurang. Sebaik aku tegakkan badan, waktu itulah aku ternampak satu tubuh kurus kering
sedang berdiri dengan gaya membungkuk di kepala katil pesakit India di hadapan aku. Tubuh tu tak nampak tua. Berkepala botak dan gaya dia bongkok tu seolah-olah sedang merenung tepat ke wajah pesakit India tu. Mulanya aku ingatkan waria India tu datang melawat apanya jam 3 pagi. Tapi bila aku nampak dia pakai baju berwarna biru, maksudnya itu macam pasien lah. Mungkin pesakit lah. Bukan doktor atau nurse maupun pelawat. Di pergelangan tangannya ada tag menandakan dia memang pesakit di sini. Dia aku pun pernah masuk hospital dulu. Ada. Aku tenung lama-lama manusia tu. Dalam gelap tu tak berapa nak nampak. Tenung baru aku perasan itu uncle yang menghuni di katil sebelah aku. Apa dia buat kat situ? Faham tak? Uncle Cina tu yang lumpuh tu pergi ke katil sebelah. Lagi satu India yang patah kaki tadi. Dia duduk situ. Anda bayangkan. Masa ni belum berfikir apa-apa lagi. Maklumlah tengah mamai ayam. Tapi entah macam mana mata aku terpandang kaki dia. Uncle tu terapung baik. Kaki tak jijak lantai. Tang sinilah semangat menggelabah biawak aku datang. Semangat biawak tu dia. Perlahan aku baringkan tubuh tanpa sedikit bunyi tu. Nak bernafas pun macam tak mau keluar. Jantung bergegar kencang. Kalau doktor cek dada aku sekarang ni, sah dia kata aku kena head attack. Memang laju lah. Terkejut. Ya, siapa pun terkejut juga ya. Ingat dia apa? Superman boleh terapung-apung. Aku berbaring kembali ke posisi tadi. Menghadap ke tingkap dan tarik selimut hingga menutupi kepala, mulut, lidah, berkumat kamik macam-macam surah dan doa. Tapi itulah, time klimak macam ni hang baca apa pun jadi tak menentu dah. Betul. Pumpang. Takut pun boleh baca doa makan. Tu dia. Main sebut ikut sedap mulut. Aku diamkan diri macam tongkoi kayu di dalam selimut sambil berdoa agar natang tu tak singgah untuk buat check up di katil aku pun. Namun doa aku tidak dimakbulkan. Hujan ini tetap datang untuk menguji keimanan aku yang memang dah sedia menipis bak kulit bawah. Hampir 15 minit aku membeku di dalam selimut sehinggalah telinga aku terdengar bunyi nafas lelah bergema di belakang aku. Terasa seperti ada seorang menekan tilam aku. Bunyi nafasnya sangat ketat. Tarik panjang lepas pun panjang. Siap bunyi wheezing kot dalam kot. Kot ia pun hang ada asma. Pergilah jumpa doktor. Dan lagi buku kau. Tu dia. Yang singgah mai kat aku buat apa? Aku pun tunggu nak kena potong esok ni. Hai net. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubika matillahi ta'amati min syarri ma qalaq. Bismillahillazi la yaduru sampai habis. Dia tulis bahasa Rumi susah baca. Dua kalimah tu aku guna untuk bentengkan diri. Aku ulang-ulang sampai kering ayat liok sambil berdoa janganlah dia landing sebelah aku. Kalau dia buat macam tu, ada dua kemungkinan yang bakal berlaku. Sama ada aku kencing tilam atau dia yang kena tendang. Nampak? Doa. Ingat, ada doa. Kalau aku menjerit ataupun lari lintang pukang. Tak kira lah langgak kat tembok orang pesakit sebelah aku langgak ke. Macam-macam. Lama juga dia menemplak di belakang aku macam tu. Walaupun tak nampak, tapi aku yakin dia ada di situ. Tak boleh jadi. Mana boleh tahan macam ni. Dengan buntut aku sakit, badan berpeluh-peluh, kaki pula nak krem duk mengerekod dari tadi. Aku terpaksa ambil langkah drastik. Sebelum aku pingsan lebih awal dari yang doktor jadualkan, dengan hati yang penuh tekad, ya! Aku himbau tangan ke belakang dengan laju. Himbau.
Mungkin aku tak tahu orang Penang lagu tu kot. Terus aku bangun duduk dan berdepan dengan makhluk tu. Hayya, wacha. Tangan dilibar ke kiri dan kanan. Dengan kaki pun terangkat sama gaya tendangan tanpa bayang. Betul ke ni? Tapi aku hanya berkombu seorang-seorang. Tak ada pun kelibat sesiapa di dekat aku. Aku pandang kiri kanan. Tak ada sunyi. Tak ada. Sunyi, sepi dan gelap. Pesakit India depan aku pun tidur mati. Jam di dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Cepatnya masih berlalu. Padahal tadi aku berasa lambat sangat nak siang. Aku bangun, masuk ke tandas dan ambil wuduk untuk segarkan badan. Tak ada makna dah nak tidur waktu macam ni. Sepoi amat. Hingga kecerah, aku berbaring di katil tanpa tidur. Usai solat subuh, nurse mula masuk ke ward untuk buat pemeriksaan rutin. Aku tanya nurse, "Cik, apa sebelah tu dah lama ke duduk sini? Sakit apa?" "Dah dekat sebulan, cik. Sakit tu je. Dulu memang waris dia duduk tunggu tiap malam. Lah ni selang satu malam dia mai teman. Ada hari anak dia mai teman, ada hari duduk seorang je. Memang dia tak sedap. Dari hari pertama admit kat dalam tu lah. Tak, lately ni jam makin uzur, kerja tidur je dia. Tapi pagi ni waris dia nak mai ambil dah. Nak rawat kat rumah je. Pasal duduk sini pun tak boleh jadi apa. Bil makin mahal." Oh, okey. Lega sungguh bila dia cakap macam tu. Sebab tadi aku dah berkira-kira macam macam mana dengan malam ni. Lepas operate sasa aku kena stay situ lagi. Bukan boleh belau macam tu je. Tapi bila Nel bagi tahu uncle tu nak balik dah, terus hilang segala kerisauan aku. Pun begitu, aku sendiri pun tak tahu gangguan tu datang dari mana-mana. Adakah dari uncle ataupun memang benda tu memang duk ada sini. Tapi aku dah plan siap. Malam ni salah seorang kawan aku kena mai teman. Dia kepala otak dia dah pandai lah susun. Tu dia cantik. Baik, dah habis kah cerita ni? Belum lagi tuan-tuan, belum lagi. Tu dia bagi tahu belum habis. Tu dia panjang. Jam 8 pagi. Kalau tadi aku menggelabah dengan setan, sekarang ni aku menggelabah dengan benda lain pula. Operation. Aku kira di siang hari tu tiada apa yang patut aku takutkan. Maklumlah, dah siang. Tapi aku silap. Seorang ni bermangsa Cina masuk berjumpa aku. Gaya macamnya senior, tapi lawa bukan main. Cantik macam pelakon Korea Winter Sonata. Yang bestnya bahasa Melayu dia sangat bagus. "Encik Eddie ya?" "Ya, saya." "Okey, kita nak bawa Encik ke OT ya. Sebelum tu kita nak kemaskan Encik dulu." "Nak kemas apa?" Sambil tersenyum, dia tunjukkan aku sesuatu di tangannya. Sebilah pisau cukur cap gilik. Kenapa kena cukur janggut? Kalau nak bedah memang kena cukur janggut ke? Aku raba-raba janggut aku ada jemput. Tak ada serabut sangat. Misai pun baru cukur. Sebelum aku ambil sini, rambut pun pendek. Kacak je aku bagi tu. Taklah. Kita bukan nak cukur janggut. Kita nak cukur bulu kampung orang, cik. Malu. Cukur bulu jembut. Lebih menyeramkan bila nurse Amoy tu panggil budak-budak praktikal masuk ke katil aku. Tak ramai, ada kot 8 orang. Cukup untuk buat aku terasa seperti dicabul beramai-ramai. Tersenyum-senyum mereka tengok aku dengan muka cuak atas katil. Kebetulan time tu 2 orang kawan baik aku pun masuk sama. Mereka disuruh menunggu di luar tirai. Dari jauh aku dapat dengar mereka duduk terbahak-bahak kat penjuru bilik. Berdebah betul. Mereka nampak kan, cukup buntut. Aduh, macam-macam kisah. Okeylah, ini lah daripada Eddie Arjuna. Eddie Arjuna daripada Batu Wat. Ini memang tak tahu nak kata misteri ke seram ke, tak tahu lah. Tapi boleh kalau kita di situasi Eddie ni seram lah. Mungkin dia sambil bercerita sambil melawak lah dengan logat ini dia. Okay. Itu saja kisah-kisah yang saya akan kongsikan pada malam ni. Cukuplah pada situ. Mungkin saya akan berkongsi kepada anda
pada esok hari atau di lain waktu. Terima kasih kerana mengunjungi Mic Stand TV di dalam Diary Misteri. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang saya kongsikan. Sebagai orang baru, berilah kata-kata sokongan, support saya agar saya terus belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Sihat hendaknya, dan ingat, sekarang bencana COVID-19, diharap anda sihat dan jangan lepak luar rumah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.